Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak sambung. Dah lama sangat kita tinggal. So hari ni kita nak sambung lah. Sebab masih lagi belum SPM sebenarnya kan. So kita kena terus berusaha dan terus berusaha. Terima kasih kepada Cikgu Jeb yang menaja kita punya paper. Terima kasih kerana upload, berkongsi. Cikgu pun dapat ambil juga daripada apa yang kita nak kongsi. Okey. Hari ni kita akan jawab paper Kedah. Ni Kedah ni Sekolah Kebangsaan Menengah Kebangsaan Merbuk yang buat. Ini untuk paper 1 dulu ya. Paper 2 tunggu dululah. Sebab paper Kedah ni dia lain macam sikit. Mungkin lah kita ada komen-komen sikit. Siapa yang daripada Kedah jangan marah lah. Komen tu komen membina kan. So kita ada formula semua di atas. Tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus jawab. Apa yang kita nak komen nanti kita akan tengok lah. Soalan-soalan yang kita perlu komen-komen sikit lah kan. Kita pun tak hebat juga. Cuma kadang-kadang kita kesian kat pelajar kan. Terkeliru kan. Okay. Kita cuba ya. Cuba jawab nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Given fx 2/3x plus x. X tak boleh P memanglah. X tak boleh P. Okey, X tak boleh P maksudnya X tak boleh kosong sebenarnya. Sebab bila kita bahagi, bawah ni tak boleh kosong tau. Tak boleh. Cuba tekan kalkulator. Cuba try. Tekan dulu. 2/0 kan. Kamu takkan dapat kan? Dia kata error. So sebenarnya bawah ni tak boleh kosong. Bermaksud P tadi sebenarnya dekat sini sama dengan kosong lah maksud dia. So dia mesti tanya soalan macam ni. Selalu dia mesti akan tanya bahagian bawah ni dia uji. So kita dah biasa dengan soalan ni. Sepatutnya kita tak boleh lah salah. So kita kena lebih hebat daripada yang biasa. Sebab SPM nak dekat dah ni. So A kita terus ambil yang bawah. 3. Tadi X tadi cikgu cakap sama dengan P kan. So kita boleh tukar. So 3 tambah P sama dengan kosong. So P sama dengan negatif 3. Ni satu markah saja. Boleh? So kita terus jawab seterusnya. Dia kata F1. F kita masukkan 1 dalam ni. Boleh? Masuk je 1 ni. Menggantikan X. Sini ganti X. Ganti 1. Sini pun ganti 1. Boleh? Kita cuba. B. F1. Cikgu salin balik. Nak bagi cantik. So bila student menjawab tu kenalah cantik-cantik macam ni. Barulah kita pemeriksa ni tengok, oh budak ni faham kan. 3 plus 1. So akan jadi 2/4, 1/2. Boleh, soalan nombor 1 agak mudah. Anda terus siap-siap. Betul. Okey, kita pergi pada soalan nombor 2. Okey, bila kita ada pergi seminar ke apa cara menjawab maths ke, selalunya yang pembentang presenter tu akan cakap pasal range ataupun julat. Range julat lah, samalah. Bila dia sebut julat, dia mesti ada inequalities. Ataupun macam ni lah, macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, contohlah. Dia mesti inequality. Dia tak boleh ada sama dengan. So, student nak jawab soalan ni, kena bijak dan pandai lah. Bina yang ni dulu. Apa yang dia nak cari? Range the value. So, memang dah ada dekat situ. Ini soalan dia, memang dia dah bagi siap-siap kan. Memang dah ada. Tapi kalau soalannya soalan tu tak ada, kita yang kena berfikir sendiri. Boleh. So, soalan ni pun agak mudah juga sebenarnya. So, cikgu tukar dulu. 2x kuasa 2. Cikgu bawa pergi sini semua. Boleh. Cikgu bawa. Cikgu akan jadi tolak x, tolak 1. Ini dia punya sign tak boleh berubah lagi. Boleh. So, cikgu factorize. Ni factorize. Pandai-pandailah. Tekan kalkulator ke. Tekan apa ke. Okey. Kita akan dapat x minus 1. Ni harap-harap semua pun dah pandai ya. Jangan tak pandai lagi benda ni. Ni tambah 1. Okey. Tambah 1. Okey. Tolong jangan buat sama dengan kosong. Cikgu biasa tanda. Student mesti jawab macam ni. Tak faham kan. So, bila-bila dia akan follow je. Kita panggil apa? Follow through kan. Follow through punya markah. So, sebenarnya follow. Dan last kali, jangan kita asingkan. Jangan kita buat macam ni. Ramai buat macam ni pula kan. Jangan biasakan buat macam ni. Sebenarnya ni adalah tanda-tanda yang salah. Salah. Cara salah. Mungkinlah jawapan betul. Tapi cara salah. So, lepas macam ni, kita dah belajar. So, ini adalah graf senyum. Terus buat macam ni. Lepas tu kita tengok. Yang ni sebenarnya sama dengan negatif 1. Sama dengan 1. Yang ni sama dengan negatif setengah. Betul tak? Ini. Ni. So, kita letak negatif setengah kat sini. 1 dekat sini. Boleh? Ini dummy lah. Ini kena pandai lah yang ni. Kena tengok jawapan kat kalkulator tu memang negatif dengan 1 kan. So, kita dah dapat dah benda ni. Kita dah dapat dah ni. Nampak cantik dah kan? Tapi belum lagi dapat jawapan akhir. So, jawapan akhir dia macam mana? Kita kena tengok kepada simbol dia. Dia kata lebih kecil. Lebih kecil tu kita nak tentukan sama ada ke atas ataupun ke bawah. Lebih kecil bermaksud dekat bawah. So, kita lorikkan saja dekat bawah. So, jawapan dia kalau cikgu suka macam mana tau? Cikgu ambil ni, tengah-tengah kan? So, X kat sini. Cikgu terus tunjuk anak panah ke sini. Jangan buat macam ni je. Kena follow dia punya ni. Atas ni dah ada sama dengan. Less than or sama dengan. Less than or sama dengan. So, kena follow juga. Jangan salah yang tu. Rugilah kita. Jawapan dah betul. So, itu yang salah pula. Okey, ini dia punya range. Boleh ke tidak? Okey, cikgu. Kalau lah. Ni contoh ni soalan tak ada kena-mengena pun. Contohlah macam ni. Buang masa kita ni. So, negatif 1,5. Okey, 1. Macam ni contoh. Contoh dia kata greater. Greater Greater maknanya ke atas. Tak nak lah. Macam ni. Kita buat macam ni. Okey, contoh macam ni lah. Contoh. So, dia kata greater. So, nak lorik kat mana? Lorik kat mana cikgu? Lorik kat tengah-tengah ke? Tak ada. Tak ada istilah lorik kat tengah-tengah. Sebenarnya dia kat bahagian tepi. So, yang ni kita kena asingkan lah. Yang ni kita boleh buat satu je kan? Sebab dia ada satu saja bahagian. So, kat atas ni ada 2 bahagian. Nampak tak 2 bahagian? Satu bahagian. So, kita kena asingkan. X less than or equal. Negatif 1. Ni 1. Satu lagi lebih kan? X
greater or equal than 1. Macam tu maksudnya. Tapi untuk soalan sini tak ada kena-mengena lah. Yang sebelah sini tak ada kena-mengena lah. Jangan tengok ini. So jawapannya adalah ini. Boleh? Nombor 2 cikgu nak bagi tahu. So sambil-sambil kita lah. Sambil-sambil kita menerangkan. Sambil-sambil itulah kamu buat. Okay, the speed of particles travelling from Y to Z at time t second after leaving Y is given by ini. Kalau tak faham sangat pun tolong je lah highlight ini dulu. Adakah dia topik motion along straight line? Kita kena faham yang itu dulu. Kita kena faham sama ada dia nampak macam motion tapi sebenarnya dia bukan motion. The particle start from the rest at Y and then come to rest at Z. Find the time interval when the particle has speed greater than 5. Oh, okey lah, betul lah. Dia soalan motion juga. So dia kata speed greater than 5. Dia nak time interval. Bila sebut interval, kita kena faham satu benda. Siapa yang dah faham topik ni, motion, dia sebut dia berhenti tadi kan? Betul tak? So dia kata greater than 5 bermaksud dekat sini dia adalah V lebih besar daripada 5. Yang ni kamu kena faham. Boleh rujuk pada video-video cikgu. Dekat sini dia kena perlukan pemahaman nak menjawab soalan ni. Okay, the particle start from Y, rest at Y and come to rest. Dia maknanya dia berhenti dekat Z juga. Find the time interval when the particle has speed greater than 5. So kita kena ambil perkataan ni je lah. Senang, speed greater than 5. Untuk pemahaman lebih lanjut lagi boleh terujuk kepada video motion long straight line. Cikgu dah cuba kongsikan. Kalau boleh faham, teruskan. Kalau tak faham juga, Astagfirullahal azim. Tutup buku kan. Senang. So V kita adalah ni. Cikgu salin balik. 6T. T square. Yang ni lah. Maksud cikgu tadi. Interval. Interval ni dia tak boleh sama dengan. Janganlah buat V sama dengan 0 pula kan. V sama dengan 5 contoh kat sini kan. Jangan kita buat macam ni pula. Nanti dia jadi macam salah banyak kan. Macam tak faham langsung. So kena faham yang itu. Okay. T. Okay. Greater than 5. So ini pun macam biasa juga. Cikgu susun sikit. Nak tekan kalkulator senang kan. Cikgu tekan kalkulator cikgu. Macam mana cikgu tekan kalkulator? Ya ini kan kuadratik. So bolehlah tekan kalkulator. Tapi kena hati-hatilah kuadratik kan. So cikgu teruskan. Cikgu akan dapat T minus 1. Ini yang penting ini jangan salah. T minus 5 cikgu dapat. Lepas tu sama juga macam tadi. So ada dua soalan yang berulang. Jangan tinggal kosong. Kalau tak faham dia tinggal kosong. Dia bulat dia jawab last-last. Dia tak nak jawab. So kena faham juga. Cuba interval. Lepas tu ambil yang ni. Speed greater than 5. Terus speed kan adalah velocity kan. Speed greater than 5. Itu masukkan V. At least kita mencubalah. Okay. So yang ni dia adalah, mana ni? Tukar dulu lah. Okay. Dia adalah graf sedih. Macam ni. Kita akan dapat 1 dengan 5. Betul? 1 kat sini, 5 kat sini. Kenapa 5 kat sini cikgu? Kenapa 5 bukan dekat sini? Tengoklah macam pembaris. Sebelah sini kosong. Sebelah kanan dia semakin besar. Itu maksud dia juga. Boleh. Dia makin ke kanan, makin besarlah nombor tersebut. Tengok sekarang ni greater. Greater. Benda yang sama juga. So ambil ini. Cikgu ambil X. Cikgu tunjuk sini. Tunjuk sini. Boleh? 1T. 1T pula. 1,5. Masya Allah. Okey. Boleh dapat jawapan. Okey. Kita terus pergi pada soalan nombor 4. Okey. 4. Solve the equation. Ini log. Soalan favorite juga. So first kali kita jangan tinggal kosong. Itu nasihat cikgu lah. First kali jangan tinggal kosong. Jangan jadikan dia kosong. Cuba jawab juga. Walaupun tak boleh jawab, cuba juga jawab. Boleh? So yang ini kena, kalau dia dalam bukan bentuk log sebenarnya, memang ada log dekat atas ni. Tapi sebenarnya dia bukan bentuk log lagi, dia masih dalam bentuk indices sebenarnya. So apa kata kita tambah log sebelah kanan dengan sebelah kiri, boleh? Boleh ke tidak? Okey, kita cuba. Buat slow. Kemungkinan dia boleh dapat markah juga kan. So kita kena standby lah masuk log. Cikgu salin je balik semula. Salin je tak buat apa-apa pun. Sini pun tambah log juga. Log ni kena both side. Sini tambah log, sini tambah log. Okey, seterusnya nak buat apa? Kita belajar property log. Contoh kan log A, B, C kan. C ni boleh turun pergi bawah. Kita belajar. Ni cikgu punya ni sendiri satunya N kan. Tak kisahlah. Tapi cikgu tunjuklah sikit. Maknanya dia boleh turun ke depan. So bermaksud yang ini semua boleh turun ke depan. Cikgu turunkan ke depan. Tak ada alasan tau soalan ni tak boleh jawab. At least kamu dapat markah lah. Itu maksud cikgu. Okey. Kita ambil log tadi log 10 lah maksud dia. So sini jap. Cantikkan sikit. Ni log. Cikgu salin je. At least kamu ada dah juga markah dia. Sebab kita menukar dia kepada bentuk log, kita dah dapat markah. Sebab syarat nak lulus paper 1, kalau kita biasa pergi seminar, ada 25 soalan kan. Make sure setiap satu soalan dapat satu markah. So kamu takkan fail ni, takkan G kan. Kita bukan nak G kan. So maksud dia. So yang ni lepas tu nak buat apa? Okey, lepas tu cikgu buat apa? Cikgu buat ni. Cikgu nampak nombor sini. Boleh kan? Ini adalah dua operasi. Apa operasi ini dengan ni? Dia adalah operasi darab. So cikgu boleh bahagikan. So, cikgu tukar pen lah. Cikgu nak bawa yang ni ke nak bawa yang ni? Lebih baik cikgu bawa nombor. Okey, so cikgu buat log 64 bahagi dengan log 27. Negatif log 3y. Okey, dekat sini cikgu terus nak ambil negatif ni, cikgu terus bawa pergi sana. Boleh? Maknanya dia tukar tempat lah. Sebenarnya negatif ni boleh, tak ada masalah. Okey.
Lepas tu kamu tekan kalkulator sahaja, kamu bahagi, kamu akan dapat negatif 1.2618. Betul? Botol ke betul? So last sekali, kamu akan dapat jawapan. Ini anti-log, kamu buat 3 kuasa yang ini, dapat jawapan lah. Kamu akan dapat jawapan Y sama dengan 1/4. Okey, satu nasihat cikgu, bila kamu dah bahagikan dia, tolonglah jangan tekan sama dengan cepat-cepat dekat kalkulator tu. Tak payah tekan lagi. Sebab bila kamu dah tekan kalkulator, kamu mesti bundarkan kan. So jangan bundarkan. Sebab bila kita bundarkan, nanti kita tak akan dapat jawapan yang tepat. 1/4. 1/4 sama dengan 0.1/4 sama dengan berapa? Sama dengan 0.25 kan. So nanti kalau kamu dah bundar awal-awal, jawapan akhir kamu mesti dapat lebih kurang 0.245. Contoh. Kamu tak dapat jawapan tepat. Sedangkan jawapan daripada skema jawapan adalah 1/4 tepat kan. So dekat situ kemungkinan kamu akan kurang 1 markah. Sebab jawapan kamu tak tepat. Sebab kamu dah bundarkan awal. Boleh? Okey. Ini dah siap dah soalan nombor A. So, kita pergi kepada soalan B. Kita pakai pen yang lebih menarik dan cantik. Okey, cikgu tak nak salin. Apa cikgu nak buat sekarang? Sekarang ni bentuk log. Cikgu acap kali aja. Kalau bentuk log, cuba kita main. Faham tak main? Main macam mana cikgu? Contoh cikgu bagi contoh. Contoh 2 kuasa 3 sama dengan X. Contoh ini cikgu selalu main permainan ni dalam kelas lah. Tapi tak tahulah student tu faham ke tak. Bila ini bentuk index ataupun indices, kan yang tak ada log lah, kita panggil dia indices sebab dia ada power atas ni. Kita panggil dia bahagian sini adalah index. Yang ini kita panggil base. Itu nama dia lah. Tapi tak perlulah. Okey, sekarang kita tengok. Macam mana cara kita main? Kita boleh tukar kepada bentuk log. Cikgu ambil log. Cikgu ambil base. Base kat atas 2 kan? Cikgu letak base kat sini. Dalam log, ini pun nama dia base. Kena faham yang tu. Lepas tu jawapan. Jawapan ni lah. Ini jawapan. Lepas tu, sama dengan dekat atas ni. Macam-macam lah cikgu tengok ideologi cikgu-cikgu yang kreatif kan. Macam-macam lah dia punya idea macam mana nak bagi kamu faham betul-betul cara nak menukar. Lepas tu tukar balik. 2 adalah base. 2 kuasa jawapan. 3 sama dengan X. Sama tak dengan atas? Sama. So, tukar. Keep on tukar. So, bila kita nak jawab soalan log ni, kita kena berfikir sikit sebenarnya kan. Kalau kita tak berfikir, kita akan jadi susah nak jawab. Boleh? Okey, sekarang kita tukar. Ini bentuk log. Cikgu nak tukar. Cikgu akan ambil 125. Betul? Ni cikgu ambil base. Power dengan jawapan. Jawapan cikgu 1/3. Sama dengan yang kat dalam tu cikgu salin semua. Okey, sekarang ni ini kira cikgu panggil bentuk indices lah. Sebab memang ada log dekat sini. Tapi sebenarnya log ni adalah represent number sebenarnya. Faham tak? Contohnya macam ni kan. 2 kuasa X, 2 kuasa 3 tadi kan. 2 kuasa 3 sama dengan X contoh tadi. So 2 ni sebenarnya adalah yang ini. 2 adalah yang ini. 3 adalah yang ini. Yang X ni adalah semua ni. Kita kena bayangkan dia macam tu. Sebab dia bukan bentuk log sebenarnya. Dia bentuk indices. Boleh? Siapa yang tak boleh, tolong boleh-bolehkan juga sampai kamu boleh. Sebab dia sangat senang sebenarnya. Tak nampak kesusahan pun dekat situ kan. Okey, sekarang yang ni tadi sama dengan. So cikgu buat sekali lagi. 3 base, 3 kuasa dengan apa? 3 kuasa dengan jawapan. Cikgu buat 125 1/3. Cikgu buat je salin. Sama dengan 5x tolak 7. Boleh, nanti cikgu akan dapat. Kamu tekan je kalkulator sebelah sini. Bahagian sini boleh tekan kalkulator dah. Kamu akan dapat jawapan 243. Sama dengan 5x tolak 7. So boleh settle lah terus. Kamu akan dapat x sama dengan 50. So, untuk jawab log ni, cikgu cadangkan lah. At least kamu jangan tinggal kosong lah. At least kamu mencuba untuk mendapat 1 markah saja. Boleh, jangan tinggal kosong, rugi. Kita bermain dengan law of indices and also law of logarithm. Tolong jangan tinggal. Sayang sangat. Okay? Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Macam lambat pula ni kan. Banyak betul explanation cikgu nak membebel dekat sini. Okay, is an arithmetic progression. Arithmetic tulis besar ni kadang soalan arithmetic, AP. Tapi dia ambil formula dekat depan GP. So, kena identify lah yang mana satu. Sebab tu lah untuk sekolah cikgu dah putus state dah. Siap laminate lagi formula. Ya Allah, itu pun masih salah lagi. AP tertukar dengan GP tertukar dengan AP. Cikgu pun tak faham. Makan apalah dia ni. Makan semut ke? Tak naklah sampai tahap macam tu kan. So, kita selaku student ni kena beware juga kadang-kadang. Okay, sekali tak faham tak apa. 2 kali, 3 kali. Kalau dah sampai 100 kali tak faham, bahaya tu kan. So, kita kena fokus sebenarnya. Okay, arithmetic sum of the first n term given. Dia dah bagi satu formula dekat sini ataupun panggil satu equation. Find the sum of term 6 sampai 18. Ini pun sepatutnya dah faham. Sebulan lagi nak SPM. Bila dia nak term, maknanya 6 sampai 18. Contohlah, term dia nombor 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Contoh. Dia nak term dan hasil tambah sum daripada term nombor 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Nak tambah ni, 9, 10 sampai 18. Selalunya dia akan bagi nombor yang besar-besar lah supaya kamu menggunakan formula.
Kalau dia setakat bagi sampai sini ya, contohlah, cikgu contoh soalan cikgu lah, kod SPM kan, keluar 6 sampai 9. Janganlah sampai terus tak tahu. Kalau 6 sampai 9, kamu buat je cara apa yang kamu rasa boleh dapat jawapan. Tambah je, kan? Term ke-6 kamu cari, okey. Term ke-7, term ke-6, term ke-7 contoh-contoh. Term ke-8, term ke-9. Contoh 8, 10, 12. Contoh kan macam ni kan. So tambah je 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12. Tak ada masalah sebab bila kita cakap paper 1 ni jawapan betul dapat full mark terus kan. So kena faham yang itu. So bermaksud dekat sini untuk yang bijak pandai 6 sampai 18 tak boleh juga. Kalau rajin kira, kamu kira lah satu-satu, kamu dah buang masa sebenarnya. Okey, bagi pelajar yang lemah bolehlah cuba buat macam tu, tak ada masalah. Kita tak marah pun sebenarnya, sayang sebenarnya, tak marah pun. So, bila term ke-18, 6 sampai 18, kita akan buat macam ni. S18 tolak dengan S berapa? Ada orang ramai tersilap dia tolak dengan S6. Tak bolehlah S6. Ulang lagi, ya Allah, Akbar. 6, 8, 10, 12, 14. Okey, ni contoh. Ni term pertama, tinggal ambil pen lain. Term kedua, term ketiga, term keempat, term kelima, term keenam, term ketujuh. Contoh, kan? So, dia nak daripada 6 sampai 18 lah. Contoh 6. 6, 7, 8 sampai 18 lah. So, kita kena tolak semua sekali. Contohlah 18 kat sini, T18. So, kita ambil S18, hasil tambah 18. S18 adalah hasil semua ni ditambah. Daripada term pertama tambah, tolak dengan, jangan tolak dengan S6. Sebab S6 tu kita nak. So, kita tolak daripada sini. Ini adalah S5. Boleh, cikgu tak nak membebel panjang-panjang. Harap-harap kamu boleh faham. So, kita akan ambil S18 tolak S5. Bukan S6. Hati-hati. Boleh? Hati-hati. Tak usah ragu-ragu kan? Tak usah ragu-ragu. Sayang pula. Sekejap lah. Kita padam dulu. So, kita tolak je. Macam mana cikgu S apa dia? Kan ada bagi S kat sini. So, masuk je lah. 9, N 18. Nampak? Masukkan je. Ganti N. 3, 18 kuasa 2. Masuk macam ni pun dapat markah dah sebenarnya kan. Tak nak kira pun tak apa. Tak apa pula. Ini berapa ni? 5. Subhanallah. Okey. Tolak 3, 5 kuasa 2. Bahagi 2. Contoh. Kamu kira macam ni pun dapat dah markah. So, janganlah tak buat kan. Ni rasanya dia akan bagi macam ni rasanya markah dia. Dia akan bagi 1, 2. Ni 1 markah yang untuk ni saja. Ini K1. Sini K1. Ini 1 tak kat O. Lepas tu dia akan salin siapa yang tulis semua betul. Dia akan bagi K3 lah. Lepas tu dengan jawapan akhir. Kamu tekan je kalkulator. Kamu akan dapat negatif 390. Boleh? Bermaksud, janganlah kamu tengok negatif kamu dah takut kan. Sebenarnya boleh juga bentuk sekuen yang macam ni. Macam mana? Okey, 20, 18, 16, 6, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3 pula. 4, 2, 0, negatif 2 macam tu. Saya akan dapat negatif. So, possible dia boleh kat situ. So, jangan takut dengan jawapan anda. Yakinlah. Yakinlah. Sesungguhnya, keyakinan itu yang membawa kepada kejayaan. Masya Allah. Okey, kita pergi pada soalan nombor 6. 6 It is given that 6, 18, H, K are the 4 geometric progression. Kena hati-hati. GP adalah bahagi. Ini satu lagi tips. Tips yang berguna sebenarnya untuk pelajar-pelajar yang lemah, tak tahu nak mula macam mana. Bila disebut je geometrik, kamu petakkan sini dulu. Boleh? Lepas tu kena cuba step yang pertama adalah sebenarnya, terus dalam kepala kita ni bila sebut geometric progression, kita buat macam ni. T2 bahagi T1 sama dengan T3 bahagi T2 sama dengan T4 T3 macam ni. Kita kena terus bayangkan. Ini step pertama bila dapat soalan apa-apa pun. Contohlah ini dia kata AP. Ni contoh cikgu padam ni bagi tak nampak. Okey, sekarang AP AP. So benda AP janganlah buat macam ni pula. Ini untuk GP saja kan. AP pula adalah tolak. Contoh kat sini kita buat 18 tolak 6 sama dengan H tolak 18. Macam tu. Boleh? Boleh. Term kedua tolak term pertama sama dengan term ketiga tolak term kedua. Macam tu. So, dia ada, sebenarnya, itu sebenarnya step pertama yang kamu perlu tahu. Satu lagi, psikologi dia. Tengok kepada markah. Markah dia 2 je, Kak. Abang. So, sepatutnya senang lah. 2 ni, sepatutnya jalan kerja dia sangat sikit lah sebenarnya. Okey, cikgu pakai apa yang cikgu fikir di sini sekarang. Yang cikgu petakkan di atas ni. Dia adalah GP. So, kita boleh cuba sekarang. So, nak buat apa ni? Dia nak H dengan K kan? Find the value of K. Dia nak value of K. So, dia nak value of K macam mana? So, yang ni kena buat macam ni. H bahagi 18. Betul, 18 bahagi 6 pun boleh. Tak kisahlah. Sama dengan 18 bahagi 6. So, H sama dengan berapa? Ataupun satu lagi kita boleh buat. Nantilah kita akan dapat H. H baru dapat K kan. K ni takkan dapat lagi sebab dia takkan H. Dia takkan nak H lah lagi. So, H sama dengan 54 je kira. So, dia bukan nak H, dia nak K. So, kita ambil yang ni pula. Ni term keempat. Bagi dengan. Maknanya K bagi H sama dengan 18 bagi 6, 3 kan. Betul tak? So, kita ambil je yang tu. Bolehlah ambil K over 55 pun boleh. Tak kisah. So, baru terpulang lah. Kita buat K over 54 pun boleh. Betul ke? Betul. KH 18. Tak payahlah kita ambil ni. KH, K dengan H bahagi sama dengan 18 bahagi 6. Macam itulah senang. Tak ada banyak kerja. Memang dah ada nombor semua kan. So, kita masukkan H ni masuk dalam ni.
Sebab dia boleh bantu untuk mendapat K. So last kali, final answer supposed to be 162. Betul ke ni? Tolong kira kejap. 18 darab dengan 54 bahagi dengan 6. Betul, 162. Boleh. K dia adalah 162. Dia bukan nak H ya anak-anak. So siapa yang dapat H sebenarnya dah dapat markah lah satu sebenarnya. Markah kat sini. Ni satu markah. Yang ni N1 satu markah lagi. Boleh? Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Ya Allah, banyak pula dia punya soalan-soalan apa? Progression sini. Janjang kan? Janjang. Orang panggil janjang. Cikgu biasa pakai progression. So nampak lah dekat sini pun nampak soalan. Okey lah. Okay, kita ni biasa nampak mancis. Betul ke mancis? Itu kita baca. Diagram sheet shows the first 3 set of square built from matchstick. Okey, dia kata daripada batang mancis. Betul lah tu. Find the maximum number of set square that can be formed using 580. Okay, first kali, jangan buat apa-apa lagi. Kita nak tahu dia AP ke GP. Itu yang kita kena tahu. So, kita kira dulu. 1, 2, 3, 4. Nak tengok dia punya hubungan ataupun sekuen dia. So, 1, 2, 16. So, ni sini. Ni hati-hati kira betul-betul. Kalau salah dia punya sekuen, $28. So, kita cuba. Adakah dia GP? 16 bagi 4, 4. 28. 16 bagi 4. Nak test kan? Kita nak test GP. 16 bagi 4, 4. So, 28 bagi 16. Oh, dia bukan GP. Maksudnya dia AP. Kita cuba AP. 16 tolak 4. 12. So, ini pun beza dia pun 12. Ya, dia adalah AP. Okay, A dia apa? Terus tentukan. Sebab kita nak masuk formula nanti sebenarnya. So, yang benda tahu, bila kita dah tahu dia AP, yang pertama sekali, kita kena tahu A. Dia punya first term kita A, 4. Boleh? So, kita D sama dengan tadi kita dah kira. 16 tolak 4, 12. Tak payahlah kira untuk yang tempat tak payahlah 28 bagi 6, tolak 16 ke, tak payah kira. Satu cukup. Sebab dia memang sekuen, dia selalu soalan progression, dia akan bagi yang sama je lah. Dia tak suruh kita tentukan sama ada dia progression atau tak. Bukan. Kalau SPM dia dah tahap, dia dah memang progression lah. Kamu yang kena tahu sendiri. Boleh? Find the maximum number of set square that can be formed using 580. Sebenarnya, yang ini yang kesalahan yang ramai orang buat adalah T. Dia ingatkan TN. Sebenarnya 580 mancis adalah hasil tambah. Ini kena hati-hati kebiasaan. Kebiasaan soalan macam ni, kita cakap apa? Belajar daripada pengalaman. Nampak ayat macam TN. Sebenarnya dia adalah SN. SN tu dia nak gabung semua sekali untuk berapa pattern yang kamu dapat. Contoh kan. Kita dah diberi 580 batang mancis. Berapa sekuen yang kamu akan dapat bentuk tu contoh. So kita akan dapat SN sama dengan 580. Yang ini AP, hati-hati formula jangan salah. Jangan salah. Ulang sekali lagi. So ni kita masukkan formula. Formula kena betul. N2 dia punya ni 2A berapa? 4 tambah dengan N-1. N memang tak tahu. D kita 12. 580. Ini pun dapat markah dah. Ni 3 markah kan? Sini dah dapat 1 markah. Boleh? Ni K1. Ataupun dia bukan bagi K1 lah. Dia panggil B kan? B1. Paper 1. So, kamu boleh kira hati-hati. Hati-hati. Sini, kurungan. Alright. Kira hati-hati. Nanti kamu akan dapat nilai N dia. Okay, yang ini dia takkan dapat direct. So, yang ini cikgu kira dulu. 2 ni cikgu nak senang, cikgu darab kat sebelah. Jadi, 1160. Lepas tu cikgu selesaikan belah sini. Dapat N. Cikgu keluarkan N. 8 tambah 12N. Tolak 12. Okay, lepas tu cikgu darabkan. Sebab cikgu akan dapat kuadratik dekat situ. Oh, cikgu tolak siap-siap lah. Ini tolak dalam, cikgu akan dapat negatif 4N tambah 12N kuasa 2 tolak 160 sama dengan 0. Sebab bila nampak je kuasa 2, dah standby ni, menggeletar nak tekan kalkulator kan. Tu maksud dia. Bila nampak je kuasa 2, jadikan dia sama dengan 0, boleh tekan kalkulator. Tafadhal masykurah. Ni paper 1, cikgu cuma nak mudahkan kamu. Tak nak kamu pening-pening kepala. So, kamu akan dapat jawapan. Kamu akan dapat lah kan jawapan macam ni. Kamu jawab lah. Nanti kamu akan dapat N sama dengan 10. Boleh? Boleh ke tak? Cuba dulu buat. Jangan cakap tak tahu. Itu je selalu pesanan seorang guru kepada anak muridnya. Janganlah cakap tak tahu dan jangan cakap susah. Itu semua doa. InsyaAllah boleh jawab. Okay, ini soalan dia seterusnya. The price P. Nampak macam soalan ni ada square root dekat sini kan. Nampak macam ada C, macam P. Adakah dia mencari profit? Kita kena tahu semua benda. Okay. The item P in RM of an item and the quantity X sold follow the demand equation. Dia nak menjual, dia kena ada demand. Demand dengan nak jual lah kan. Whereas the cost C adalah cost RM to produce X unit. Kalau tak tahu sangat, assuming all the item produced are sold. So, kita pergi kepada soalan. Kalau tak faham, jangan biar kosong. Cuba juga untuk jawab. Kita tengok kepada soalan. Kadang soalan dia boleh membantu kita. The cost C as a function of P.
Yang ni tolong ulang banyak kali. Kalau tak faham, ulang. Sila ulang. Berapa kali? The cos C. Dia nak apa? The cos C. Betul tak? Dia nak cos C. As a function of P. Bermaksud dekat sini, dia nak C in term of P. Itu maksud tersirat dia. Boleh, dia nak jadikan C ni sorang-sorang. Jadi dia punya subjek. Ni kamu belajar ni. Algebraic formula. Kan? Kita nak jadikan dia subjek. So, C, dia nak C lah. Ada C kat atas ni. Oh, ada ni lah jawapan dia, cikgu. Betul, tapi salah. Dia nak in term of P. Ada ke P dekat bahagian dalam ni? Tak ada. So, macam mana nak buat, cikgu? P dekat mana ni? P ada dekat sini. So, kita kena ubah sikit kita punya equation dekat P ni. Boleh, kita ubah yang P. Kita masukkan, sini ada X kan? Kita jadikan X duduk sorang-sorang. Lepas tu kita masuk dekat dalam ni. Boleh faham? Faham ke tak? So, kita akan dapat X, cikgu akan dapat kat sini sama dengan, cikgu ubah yang ni. Cikgu akan dapat 4/100 tolak P. Betul? So, cikgu masukkan X yang ni, cikgu padam dulu ni, takut kamu tak nampak. Masukkan ini ke dalam ini, kamu akan dapat P nanti. So, cikgu dapat A, C sama dengan square root, cikgu salin balik semula, 4/100 tolak P. Boleh? Bahagi dengan 25 tambah 600. Okey, nak biar macam ni boleh, nak kembang kod dalam pun tak ada masalah. Cikgu dah bagi tahu dah jawapan dia. Okey, jawapan ni pun kira betul juga sebenarnya. Kamu nak kembangkan balik dalam ni, bahagian dalam ni pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. The cost of producing that item if the price 1 unit, item 36. So, bermaksud kita tukar sahaja. Ambil daripada atas ni, dia nak the cost. Nampak cost juga? Ambil lah ini, maknanya dia ada kaitan lah soalan ni. Yang ini kita masukkan pula dengan harga 36. 36 tu adalah P dia. Kan? Sebab dekat atas ni sebut price. Nampak tak? Price. So, cikgu masukkan je cost sama dengan square root 400. Cikgu kembangkan. Tolak 4. Berapa harga dia? 36. Bahagi 25. Tambah 600. So, cikgu akan dapat jawapan lah. Soalan ni sebenarnya simple saja. Cuma ayat dia sahajalah yang memeningkan kepala kita. Okay? Kita pergi kepada soalan seterusnya. Tak nak buang masa. Okay, ini diagram 9 shows a rectangular billboard painted with white color. Okay, dah faham yang tu? Yang ni soalan ni kena faham. The billboard is length 3x, length dia 3x. Yang ni dia punya length, dia punya width 5 minus x. 20 cylindrical can of paint with radius, maknanya ada, nak cat kena ada tongnya kan. Dia kata tongnya bentuk macam ni. Radius dia kata 8. Lepas tu dia kata tinggi dia sama dengan berapa? 13.43. Boleh, ini kena tahu formula, jangan tak tahu formula. Kita NMAT ni kena tahu semua formula punya, semua volume punya formula. Boleh? So, formula dia cikgu letak kat sini. Pi r square h. Ini dia punya volume untuk satu silinder. Okey, boleh faham? So, dia kata pakai ini, kena follow dia lah. Okey, ada lagi ke penambahan ni? Billboard. Okey, dia kata used to paint the billboard with 0.612. Okey, dekat sini, okey, cikgu nak kira sini. Cikgu nak samakan dua-dua ni. Bermaksud cikgu nak kira billboard dekat sini. Cikgu kira cat yang kita ada, boleh? Okey, cat kita ada apa? Apa lagi kita ada cat? So, sekarang ni, yang ini hati-hati tau. Ini soalan ni tak susah. Cuma dia trik kat kita, cuma dia dalam meter. Yang ini dalam cm. Ni kena hati-hati ni. Semua ni memang mengelirukan kita. Cikgu pun mula-mula jawab soalan ni terlalu pantas kan. Terlupa nak tukar unit semua, cikgu tak tukar langsung. So, dapat jawapan pelik-pelik. So, cikgu cek balik semula, rupanya, wah Allah, rupanya meter kan, dia bukan nak cm. So, sekarang ni, cikgu kira billboard. Billboard ni dia kata ada, dia punya panjang, billboard ni bentuk dia macam ni lah. Macam ni billboard. Macam mana tu ya? Macam ni. Sini ya billboard. Bentuk keyboard. Okay, dia ada panjang, dia ada lebar, dia ada tinggi, contoh. So, tinggi dia ni tadi width dia dah bagi tahu. Yang ni dah bagi tahu. Yang ni dia dah bagi tahu dekat sini. 0.3 cm. Betul ke? Assume thickness. Betul, cm. So, sekarang ni, cikgu nak tukar meter semua pergi cm. Boleh? So, cikgu akan dapat meter semua pergi cm. Tak maulah jawab dalam meter. Cikgu nak jawab dalam cm. Cikgu kena tukar lah. So, cikgu akan buat macam mana? 100 3x darab dengan panjang, tinggi dan lebar kan? 10. Dia punya width tadi, 5 minus x darab 0.3. Ni memang dah dalam cm. Tak payah tukar. So, nanti cikgu akan dapat berapa? Dapat berapa? 45000x tolak 9000 x kuasa 2. Biarkan ini. Yang ni kita punya billboard.
Kita kira cat kita pula. Cat ni hati-hati ya, tolong baca sendiri. Cikgu malah nak baca banyak kali. Cat ni dia kata dia menggunakan berapa tin? 20 tin. Dan dia kata setiap tin tu ada remaining, ada sikit lagi kan. Dia tak habislah semua. So cikgu ambil 20. Cikgu ambil formula ni, pi r square h tolak dengan ada balance kan. Setiap tong tu ada balance 0.162. Alamak, 0.612. 0.612. 20 kena darab juga. Jangan ambil satu je sebab dia kata setiap. Each. Mana each? Perkataan each ni. Jap. Each. Cikgu highlightkan kat sini. Each. So, kena hati-hati yang tu. So, boleh teruskan pengiraan. Kamu akan dapat jawapan. Sebelah sini kamu akan dapat 54,000. So, sebenarnya apa yang kita punya chart, punya volume, sama dengan apa yang kita telah paint di atas billboard. Itu maksud dia. So, cikgu tanpa membuang masa, cikgu samakan sahaja. So, dia akan jadi kuadratik nanti. Kamu tolong selesaikan cantik-cantik. So, nanti last sekali kamu akan dapat jawapan X sama dengan 3 dan 2. Boleh? Tolong hati-hati dekat unit. Okey, satu lagi ya. Ramai student pun datang kat cikgu, dia cakap dia salah mengira benda ni. Okey, cikgu bagi satu benda. M to C M buat apa? Darab 100. Betul, bagus. Bagus. Kalau M2, nak tukar kepada CM2? Takkan sama juga. Semua benda sama kan? Sebenarnya salah. Bila 2, 100 darab 100 2 kali. Ataupun 100 kuasa 2. Kalau M cube, CM cube, tukar, dia akan jadi 100 darab 100 3 kali. Darab 100. Kalau bahagi nak tukar CM ke meter pun the other way around. Benda yang sama juga. Terbalik je. Boleh? Itu hati-hati penukaran unit. Tingkatan 2 ada belajar tapi dia topik dia sangat sikit dan orang tak nak ambil tahu pun sebenarnya. So hati-hati yang itu. Boleh? So kita pergi kepada soalan nombor 10. 10. Okay, the diagram 10 shows location of a school hall. School hall mana satu ni? Tak nampak lah school hall. School hall yang mana satu? Ni kantin. Ni pun tak tulis kan. So kita kena assume sendirilah, tengok ni. This one is kantin. This one is lab. Lab ini kot. Dan SMK jujur ni. Kalau dia salah interpret pun, kantin terbalik pergi sini, jawapan dia masih lagi betul sebenarnya. So tak ada masalah. Apa yang dia kata dekat sini adalah kantin dan design lab are equidistant. Equidistant bermaksud yang ni sama dengan yang ni sama dengan ni. Bermaksud tu dia macam ni. 5Q sama dengan 3P sama dengan 15R. Okay, soalan ni soalan kebat sebenarnya. Tapi lately, soalan ni dah banyak kita jumpa. Cikgu pun dah banyak jumpa dah. Tahun 2020 saja dah dekat berapa kali dah cikgu jumpa kan. So, bermaksud soalan ni dah jadi klise. Dan harap-harap SPM keluar soalan kebat jenis ni, student semua boleh jawab. Tak tahu. Sebab kita dah tahu dah dunia cara. Okay, cikgu nak buat satu A sama dengan contoh A sama dengan B kuasa 2. A sama dengan C kuasa 2. Okey, macam mana cikgu nak tukar? Kita pergi sini dulu kepada basic concept. Cikgu nak tukarkan B jadi subjek. B duduk sorang-sorang. Tak nak dua ni. Kita buat pergi sini kan? So, akan jadi A square root A sama dengan B. Betul? Ingat, square root A ni, kita boleh tukar jadi apa? A 1 over 2. Okey, ini tukar jadi 3. Okey, sekarang kita buat yang ni pula. Ini akan jadi square root 3 A. C. Nak bagi cantik sikit, A 1/3. Okey, nampak tak apa yang cikgu cuba tunjukkan dekat sini? Sini dengan sini. Nombor 1 dengan nombor 3. Tolong tengok. Orang yang bijak pandai ni dia tahu relation dia. Okey, cikgu, saya nampak dekat sini cikgu, dia punya trend 2 ni akan pergi sini, dia akan jadi 1, 2 duduk bawah. Nampak? Sini 1 je 1/3 lah. Lah betul lah cikgu. Inilah konsep yang cikgu nak cuba terangkan kepada kamu. Boleh? Kita pergi kepada soalan balik boleh? Okey, kita pergi ke sini, dia takkan dapat jawapan lagi sebenarnya. So sekarang ni kita kena buat sesuatu perkara dulu. Kita kena assume. Okey lah, tadi since cikgu dah guna A, cikgu nak buat macam ni. Cikgu samakan semua ni sama dengan A. A sama dengan 5Q. A sama juga dengan 3P. Ingat soalan-soalan klise kebat. Bahasa cikgu lah. Janganlah marah pula kan. So yang ni pun sama, cikgu nak jadikan dia macam tadi. 1 over Q. Tadi kita dah buat kan? Cakap dia akan jadi macam tu. A 1/P. A 1/R. Okey, dekat sini kita kena tadabbur. Kena tengok betul-betul, kena fokus apa kaitan yang kamu nampak antara tiga-tiga yang kamu nampak ni. Yang cikgu nampak, relation yang kita boleh buat, 5 darab 3 sama dengan 15. Betul tak? So, cikgu boleh terus tulis macam ni. A 1/Q. Tambah kan? Tambah ke darab? Darab. A 1/P sama dengan A 1/R. So, kita belajar law of indices ya. Indices, kalau darab, tambah. So, cikgu hilangkan terus. 1/Q tambah 1 over P sama dengan 1 over R. Sekarang soalan dia nak R duduk sorang-sorang. Nanti kamu cuba terbalik-terbalikkan. Nanti kamu akan dapat jawapan R sama dengan QP
P tambah Q. Boleh? Yang ni soalan kebat klise cikgu panggil. Sebab kita dah biasa jumpa, sepatutnya student tak maulah salah kan. Kalau salah sedih cikgu-cikgu kamu. Okey, kita pergi kepada soalan 11. Kita akan stop mungkin kepada soalan 15. Kita akan stop video kita, terlalu panjang nanti. Diagram 11 shows a long bamboo ladder PQ which is leaning against a wall. So dia kata, okay, express Y in term of X. Soalan ni, dah banyak kali cikgu cakap tips untuk soalan-soalan. Sebelum kita jawab, kita kena tahu dia topik apa. Sekarang ada idea tak topik apa? Itu yang cikgu nak tahu. Sebenarnya kita dah nampak dah, dia nak X, Y. Ini XY over X. Sebenarnya ini adalah topik linear. Law. Ini kena faham. Kalau tak faham, nanya. Nanya. So kita ambil daripada ini. Ini adalah linear. Setelah ditukar, ini sebenarnya akan jadi bentuk non-linear. Boleh rujuk balik linear law. Linear law selalunya bentuk yang linear semua jadi macam ni dah. Boleh faham? Cikgu padam balik. Takut kamu serabut kepala. Serabut pala kan. So kita tahu dah linear law. So kita padam yang ni. Kita ubah. Okey, kita cuba Cikgu cuba maknanya Y dia. Macam ni lah MX kita buat. Y dia ni sebenarnya adalah ini. XY. M. M berapa gradient? Ini gradient. Cara mudah 6 bahagi 12. Tapi hati-hati 6 bahagi 12 adalah 1/2. Tengok dia turun bukit abang. Turun bukit negatif. Tambah je negatif. Ataupun nak guna kaedah koordinat pun boleh. Yang ini selalu student salah. Tolong fikir logik. Bila graf tu turun bukit, memang jawapan dia mesti negatif. Tak ada yang lain. Boleh? Kalau dia menaik bukit, memang akan sentiasa positif. Naik bukit, turun bukit. Itu cikgu selalu ajar kat student lah. Harap-harap boleh faham. So gradient kita 1/2. X kita apa? X masih lagi X. Tambah C. Tambah C ke? C kita berapa dalam gambar ni? Dalam gambar ni C 6, maknanya C dia 6 kat sini. So janganlah tulis C dah, tulis dia 6. Ini dia punya yang dah linear. Sekarang soalan nak apa? Y duduk seorang-seorang. So kita just adjust sahaja. So kita bahagi semua dengan apa? Dengan X. Boleh sebab dia nak Y kan. Y bahagi X, nanti X hilang jadi negatif 1/2 dan tambah 6/X. Cukuplah sampai situ. Boleh dapat markah penuh dah dekat sini. Boleh find the value of K. Okay, K bermaksud kita boleh main berkaitan dengan gradient. Cikgu nak ambil, sini koordinat berapa? 12, kosong kan? Betul, kita tahu gradient dia tadi sama, 1/2. So, K ni kita boleh carilah, maknanya K minus 0, 9 minus dengan 12. Kamu akan dapat negatif 1/2. So, kamu akan dapat K sama dengan 3/2. Maksudnya tak ada masalah kot. Direct sahaja soalan nombor B dia. Soalan nombor 1 je yang kena faham betul-betul. Okey. Yang ni soalan yang student banyak juga mengeluh sebab dia tak faham. Ingat satu benda dekat sini, kalau dia nak segmen, macam mana kamu cari ni? Cuba beritahu cikgu. Macam mana kamu nak cari yang ini? Ada ramai yang guna, dia kata ambil area semua, tolak segitiga. Boleh juga, tapi cikgu rasa cara tu lambat. Sebab dalam buku kita ada belajar, tapi dekat formula dekat depan tiada. So kita kena ingat sendiri dan tolonglah, janganlah rugi masa. Sebab masa itu emas kan, ini formula dia. Nak cari yang bahagian berlorek ni, warna hijau. Sekarang dah jadi warna merah. So, ini kena dalam radian. Yang ini kena dalam degree. Ini kena hati-hati. Jangan salah. Kalau dah biasa buat, dia tak salah lah sebenarnya. Okey, yang ini kena hati-hati. Kalau dia keluarkan soalan ni, selalunya memang ada lah. Soalan ni memang suruh cari dia punya ni. Term bearing. Okey, kita pergi pada soalan A, C, B, D. C, B, D. Gabungkan dia. Dia nak sudut. Dia nak yang sini. Berapa dekat sini? Okey, kita padam dulu. Sini ke sini tadi radius. Dia cakap ke radius dia ada 6. Okey, 6. Sini pergi sini berapa? 6. Sini pergi sini 6. Sini pergi ni berapa? 6. Sini kan tengah ni, tengah pergi atas 6. So sebenarnya satu segitiga ni adalah equilateral triangle, so dia adalah 60. So sini 60, sini 60. So sebenarnya dia adalah 120. Tak payah tunjuk jalan kerja pun tak apa, sebab kita dah tahu dah jawapan dia. 120, tapi dia nak dalam radian. So dalam radian kena pi tukar lah, boleh. Tukar jadi dalam bentuk radian. Macam mana nak tukar? Dia ada bagi pi sini. So, radian bahagi 180. Sini 3.140. Kamu akan dapat jawapan 2.095. Betul ke? Cuba kira. 120 darab dengan 3.142. Bahagi dengan 180. Yoho, betul. So, jawapannya. Area of shaded region. Okey. Baru kita akan masuk menggunakan kaedah formula ini. Tolonglah, jangan buang masa. Kadang kira cara macam tu banyak kita cuai dan salah. Careless ni berada di mana-mana sekarang. So, kita kena menyerahkan kepadanya untuk memberikan kita satu hidayah supaya kita tidak careless. Kan? Kena minta lah kan? So, yang ni dia nak yang berlorek. Yang berlorek, macam mana?
Okey, cikgu buat macam ni. So, cikgu boleh cari yang ni. Guna formula yang ni. Cikgu dapat bahagian sini. Boleh? Faham tak? Bila cikgu dapat bahagian tu nanti, cikgu darab 2 sebab dia nak kiri kanan. Itu baru cikgu boleh further untuk kira. Boleh? So, sekarang kita masuk je formula ni. 1/2. Radius dia 6 kuasa 2. Radian dia tadi berapa? Radian dia yang ini tau. Ambil yang ni. Nampak tak? Ambil yang ni. Yang ni. Ini jawapan ni lah tadi. Boleh? So, kita ambil ini adalah 2.095. Tolak dengan sin. Sin berapa kat sini? Sin 120. Boleh, ini sin 120. Kita ubah dengan ni. So, kamu akan dapat jawapan 22. Sekejap, cikgu kira. 22.12. Kita 22.12 tu dekat belah sini je tau. Bahagian sini saja. So, cikgu darab dengan 2. Dapat 44.24. Ingat lorek kita ni, sekarang ni, bahagian dalam yang warna putih ni, sekarang jadi warna merah, adalah 44.24. Boleh faham yang itu? Okey, sekarang baru kita cari. Okey, yang ini hati-hati. Ramai orang tak nampak juga. Student banyak kali cikgu explain, dia tak nampak. Okey, sekarang ni, cikgu nak kamu tutup belah sini. Jangan tengok langsung. Fokus kepada satu bulatan. Bulatan apa? Pi r kuasa 2. Tolak dengan berapa tadi? 44.24. Kita akan dapat bahagian yang mana? Kita akan dapat bahagian yang warna hijau ni. Tapi ada 2 lah cikgu. Sebelah kanan dengan kiri. Last kali cikgu darab dengan 2. Boleh faham? Itulah jawapan dia nanti. Boleh kira sendiri. Ini jadi pi 3.142. Cikgu tolong kirakan untuk kamu. R dia 6 kuasa 2. Tolak 44.24. Dapat jawapan. Kita darab dengan 2. Sebab dia ada 2 belah. Sebelah sini dengan sebelah sini. Kamu akan dapat jawapan 137.74. Boleh? Boleh nak? Tak ada masalah nak? Ini paper kedah nak? Boleh? Kita pergi soalan nombor 13. Okey, ini adalah salah satu soalan kebat lah. Kadang-kadang student ni banyak tak jumpa soalan ni. Alright, sekarang ni modulus. Cikgu cuma terangkanlah sikit. Okey, kalau X modulus macam mana? Dia kemungkinan ada 2. Kita boleh pecah jadi 2 kan? Satu positif, satu negatif. Contoh, ni contoh. Faham? Sekarang ni, ini kalau X akan jadi 2. Sekarang kita punya unknown ada 2. Nampak tak 2? Dia akan jadi, dia ada X, ada Y. So, bermaksud logik dia, kita akan dapat menjadikan dia 4. Betul tak? Faham tak? Okey, sebab soalan ni, bila dia cari area enclosed ni, selalunya soalan dia soalan integrate. Tapi sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan integration sebab dia nak find area. Sebab kalau integration, mana gambar dia? Mana dia punya limit? Daripada mana ke mana? Kita tak tahu. Sebenarnya ada satu lagi area dekat dalam topik circular measure, sukatan membulat, kita ada belajar. Yang ni, 1/2. Yang ini nak mencari ni. Ni. A, B, C, D, E, F. Contohlah ni. Yang ni, yang kita darab-darab ni. Tolak dengan ni, darab ni. Sebenarnya ada kaitan dengan yang ini. Dalam circular measure. Okay, kalau salah maafkan saya. So, sekarang ni, first step dia, kita kena jadikan dia 4 titik dulu. Boleh? Macam mana tu cikgu? Okay, sekarang ni cikgu nak jadikan semua positif. 6X tambah 2Y sama dengan 18. Cikgu nak jadikan positif depan juga. Yang ini cikgu tukar jadi negatif 18. Lagi negatif 6X tambah 2Y. Satu lagi cikgu buat negatif 6X. Semua dua-dua negatif. So, inilah dia. Keempat-empat garisan ni, kalau dapat macam ni, you have no idea. Cikgu biasa cakap, kalau no idea, kena cuba juga something. Kita buat macam ni. Kita buat satu-satu. Ini adalah straight line tau. So, kita boleh draw straight line. Okay, yang pertama yang ni A. Ini pertama lah, satu lah. Ini 2, ini 3, ini 4. Cikgu akan draw. Kamu tolong draw sendiri, masukkan nilai. Kalau cikgu buat macam ni, bila X, bila macam ni macam mana nak bila X kosong, bila X kosong, cikgu tutupkan bahagian sini. Tak nampak lah jari cikgu kan. Tutup yang ni, bila X kosong, Y sama dengan 9. Macam tu cikgu akan buat. Boleh faham tak? So, bila Y kosong, sama dengan 3. So, cikgu akan dapat satu garisan. Okay, kamu buat seterusnya sampailah dapat. Betul, kedua pula nanti kamu akan dapat macam ni. Ni negatif 9. Betul, kamu akan dapat macam ni. Dia akan dapat jadi bentuk rhombus, tak silap. Sudah sekali sini. Semua dia memang tutup habis 4. So, kita boleh gunakan ke-4 titik ni untuk kita mencari area. So, formula dia adalah kita pakai pen hitam sikit, baru lebih menawan. 1/2 modulus. Sebab apa modulus? Sebab area tak boleh negatif. Itulah maksud dia. So, sekarang ni cikgu ambil, ini koordinat dia, cikgu tulis dulu boleh? 3, 0. Yang ni 0, negatif 9. Sini 0, 9. Sini negatif 3, 0. Boleh? Cikgu nak ambil 0,9 dulu. Ambil atas 0,9. 3, 0 kanan. Yang ni. Lepas tu 0, negatif 9.
Lepas tu negatif 3 kosong. Kita guna salin balik yang first ni pergi belakang. 09. Okey, boleh. Cikgu darab dulu yang ni. 1/2. Yang ni tak boleh darab. Ini dapat jawapan. Nanti kamu kira sendiri. Negatif 27. Tolak 27. Cikgu tolak dengan ke atas pula. Hasil darab yang atas. Dia sebenarnya tak kisah. Darab atas bawah ni jawapan dia akan jadi sama juga. Sebab kita dah modulus kan. Sebab tu dia akan jadi positif balik. Boleh. Dia akan dapat 27 dengan tambah 27. Jangan lupa modulus tadi. So, kamu akan dapat 1/2 negatif 108. Moduluskan dia. So, kamu akan dapat positif 54. Okey, boleh hayati. Hayati betul-betul. Ini soalan kebat, tak apalah. Kalau untuk soalan ni tak dapat markah, tak apalah kan. Soalan ni je kita tak dapat. Nasib baik soalan ni apa markah ni? 4 kat tu banyak pula. So, kena cubalah. Kadang-kadang kita tak biasa jumpa kan. So, kalau SPM keluar, insyaAllah kita boleh dapat jawapan. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan nombor 14. Diagram 14 shows a straight line PQ which divide the line segment joining point A, B. Oh, maknanya dia memotong A, B ni satu garisan dan dia akan membentuk satu ratio. Student banyak kesalahan dekat sini. Sebab soalan ni pun ini salah satu soalan cikgu nak komplain. Kita nampak mana yang lagi dekat. Yang belah sini ke yang belah sini? Of course yang ni. So, kamu akan cakap sini 2, sini 3. Sebenarnya salah. Daripada ayat ni A, 3, B, 2. So, kita dah salah tang situ. Itulah sebenarnya gambar ajar ni tak diterima sebenarnya. Kalau dia salah, dia tak akan boleh nampak. Jadi, soalan tu tak akan meragukan. Kita panggil soalan ni meragukan. Okey, apa soalan ni nak? Kita teruskan lagi. Given the equation PQ. Ni adalah equation dia. Dia bagi. So, 2x tambah y sama dengan k. So, cikgu biar je. Okey, sekarang ni nak buat apa? Ada orang banyak berfikir pasal gradient. Dia nak gradient sini, dia compare dengan sini. Dia gunakan perpendicular punya gradient kan? Sebenarnya, dalam cerita dekat sini, dia kata divide sahaja. Tak ada satu pun perkataan perpendicular. So, kita sebenarnya tak boleh menggunakan gradient sebagai kayu ukur untuk kita mencari jawapan. Kita kena berfikir luar kotak sikit. Sebenarnya, kenapa dia bagi ratio dekat sini? So, sebenarnya kita boleh mencari titik di sini. Menggunakan kaedah, apa ni? Mencari titik segmen kan? So, kita kena cari titik dekat sini. Macam mana formula dia, kena ingat sendiri. Cikgu tak boleh bagi tahu banyak-banyak. So, cikgu akan buat. Cikgu suka dah dapat jawapan je. 6 tambah 2 bahagi 5. Ini formula kamu tengok sendiri ya. Ada formula tembering tu. Ada. Okey, cikgu akan dapat macam ni. So, cikgu cantikkan sikit. Ni 8/5. Sini sama dengan 3M. Tak boleh ubah apa-apa lah. Sebab ada M. Okey, di sini apa dia? Yang ni adalah titik di sini. Cikgu padam sini semua. Tolonglah padam. Padam. Sebenarnya dia adalah titik di sini. Penat dah. Sebenarnya ini adalah X, ini adalah Y. Betul nak buat apa? Masukkan dalam ni. Masukkan dalam ni. Lepas tu kamu akan dapat jawapan dia. Boleh masukkan jadilah 2. X berapa? 85. Boleh. Masukkan 85. Tambah. Y berapa? 3M tambah 2 per 5. Kamu teruskan sama dengan K. Ini cikgu salin je tau. Sebiji masukkan ini sahaja. Depan ni banyak kan. So, nanti kamu akan dapat nilai M. Dia nak M ke? Dia nak ungkap M. M duduk seorang-seorang. Sebagai ni kamu dapat M. 5K tolak 18 bahagi dengan 3. Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh. InsyaAllah boleh. Boleh tengok betul-betul. Hayati apa yang cikgu cuba sampaikan. Bukan Nur Hayati, Hayati. Okay, diagram 15 shows the aircraft carrier and 2 of the battleships. Ni aircraft carrier, kapal pengangkut. Ini kapal perang A, ini kapal perang B. Ini dia punya enemy. Wow, one enemy ahead. Enemy ahead kan, tentu. The position of battle A, battle B, enemy battle from the carrier is given. Okay, this given dia bagi satu bentuk vektor. Okay, tak apa, kita tulis dulu. Kan, tanpa kita takut lagi tengok soalan ni. Sebab nampak macam takut soalan ni kan. Kita kena cuba dulu. Mak bakar dia pun 3, supposed to be easy lah. Okay, 1. 7 je. Respectively, assume, ini perkataan ni yang memudahkan hidup kita. Macam memudahkan hidup kita, saya ada kowe, memudahkan hidup saya kan. Contoh yang ini, sebab apa memudahkan hidup kita? Dia kata, assuming that the aircraft carrier is origin. Maknanya begini nanti. Origin ni kosong-kosong lah. Kita boleh buat terus dalam bentuk macam ni. Bermaksud, dalam vektor, kalau start pada origin, kita terus ambil dia punya vektor saja. Sebenarnya koordinat dia berapa? Koordinat dekat sini adalah 3, 2. Yang ni berapa? 4, 5. Yang ni adalah 5, 7. Boleh faham? Itu sahaja. Kita pergi pada soalan. Battleship A has released torpedo kan? Bazooka torpedo lain. To an enemy. Dia nak
tembak enemy kat sini. Lepas tu dia kata determine whether the battleship B terkena. So yang ni kita boleh banyak cara sebenarnya. Ada orang guna kaedah straight line. Ada kalau dia bukan di straight pada straight line yang sama, so takkan kena lah. Boleh juga sebab dia logik akal, logik matematik dia boleh pakai. Kalau dekat sini soalan pun dah vektor, mesti kita nak selesaikan dalam bentuk vektor kan. So kita ada kaitan dengan parallel vector. So cikgu suka macam ni lah. A, cikgu buat 32. B, 45, cikgu suka tukar dalam bentuk vektor unit. Alright. So cikgu nak buat macam mana? Cikgu nak A dengan C kan. So A dengan B tu parallel ke tak? Boleh. Ada nak buat A dengan C, ada buat A dengan B, boleh, tak ada masalah. Jadi kita nak tengok dia parallel atau tak. Cikgu nak buat A dengan B. Cikgu pilih yang ni. Tengok dia parallel ke tak. So 32. Kena ada lambda dekat sini. 1, 4, 5. So nanti cikgu akan dapat 3 sama dengan lambda 4. Lambda sama dengan 3 per 4. Sini pula lambda yang belah bawah ni pula sama dengan 2 sama dengan 5 lambda. 2 per 5 kan. 5 lambda. 2 per 5. So dekat sini lambda dia tak sama. Since dia tak sama, dia bukan pada satu garisan. Not parallel. Not parallel tak. Not collinear. Not collinear. Dia tidak berada dalam satu garis lurus yang sama. Dia tidak. So bermaksud nanti dia nak tembak, memang tak kena lah. B ni takkan kena. Sebab dia berada di tepi. Contoh macam ni lah. Contoh dia dah dekat sini sikit. Sini. So cikgu nak tembak. So direct dia tembak. So dia takkan kena lah yang ni B. Ini enemy. Boleh? Boleh faham? Okey, apa-apa masalah, insyaAllah usaha terus usaha. Janji kena ada usaha. Kena ada tekad, kena ada azam untuk berjaya. Kalau kita tak berjaya sekarang, insyaAllah suatu hari nanti kita akan jadi berjaya. So tolong hormat cikgu-cikgu kamu, ambil berkat daripada cikgu-cikgu kamu, mak bapak kamu, mak ayah musim COVID ni. Harap-harap kita boleh berjaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.